Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara yang bakal berlaku dalam kubur, manakala orang-orang mukmin dan taat pula akan menerima berbagai-bagai nikmat dan berbagai-bagai bentuk keselesaan, di antaranya seperti tadi pun dah kita sebut, akan dapat raudah, luah kubur dia, lagi pula apa dia, iaitu cerah, disinari dengan bulan purnama, bahkan lebih terang daripada bulan purnama. Di sini disebut bahawasanya antara nikmat yang orang beriman itu dapat, iaitu luas kubur dalam keadaan terang benderang. Dalilnya tadi. Yang kedua, ada jalan yang menyambung terus ke syurga. Dia duduk kat situ dah dapat dah nikmat-nikmat syurga. Kan? Hadis pun tadi yang kita sebut sebagai hadis yang sanadnya adalah hasan, bahkan setengah ulama lain kata adalah sahih. Kan? Apa dia? Iaitu kuburnya akan jelma sebagai taman. Dia sebut situ ya, taman, raudah, taman. Maka maksud di situ adalah taman syurga. Walaupun perkataan syurga tidak ada pada matan hadis itu. Yang ketiga, berbau harum dan lainnya. Harum dalam kuburnya sehingga sampai keluar bau wangi dia. Seperti mana peristiwa ketika Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Nabi bau wangi dalam perjalanan tu, tanya Jibril, wahai Jibril, ni bau apa ni? Wangi sangat ni. Kubur Masyitah dan keluarganya. Wangi. Ini antara nikmat-nikmat kubur yang akan dirasai oleh orang yang betul-betul beriman. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanjah minhu fama ba'dahu ashad." Hadis ni bila saya lihat semula, dia ada sikit perbezaan. Ni saya baca yang ada dalam Sunan Ibnu Majah. Innal qabra, mula dengan inna. Tuan-tuan ada kitab ni tengok, dia tak ada inna kat situ. Al-qabru tu. Innal qabra awalu manazilil akhirah fa in naja minhu. Nampak tuan-tuan, ada bezakan kat situ. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanjah minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dia ada beza yang agak banyaklah kita kata. Sebab apa? Sebab di sini yang baru saya baca tadi tak ada kalimat asyad kat ujung, asyaddu tak ada. Kan? Bahkan yang dalam kitab kita ni al-qabru turih, padahal dalam Sunan Ibnu Majah ianya bermula dengan inna al-qabra, tapi maksud yang sama. Dan hadis ini adalah hadis sahih Ibnu Majah 3461. Artinya kubur itu tempat permulaan dari tempat-tempat akhirat. Maksudnya bila akhirat bermula apabila seorang itu mati sahaja, maka akhirat orang tu sudah bermula. Tapi saya ni masih hidup tak mula lagi lah, akhirat hang tak mula lagi. Kita masih berada di dunia. Orang yang dah mati sama ada disimpan dalam kubur, ada tempat dia, tak ada seperti yang kita dah sebut dulu, ada yang badan dia hancur. Tak ada langsung ada setengah kutit lagi, boleh dapat lagi. Sisa daging dia, serpihan daging dia orang ambil tanam. Yang lain tak tahu. Tak dapat nak pasti. Bolehlah yang ni ambil. Setengahnya tak usah ambil lah, tak usah. Kita pun tak tahu ni daging apa. Pasal apa? Pasal kawan bawa lori daging. Nampak? Kawan bawa lori daging.
penuh belakang tu daging saja. Bah meletup lori dia, bercampur daging tak tahu. Ni daging pemandu lori ke atau daging ni yang dia duk bawa belakang tu? Tak payah duk tanam mana pun. Begitulah. Tapi kiranya sudah bermula akhirat dia. Kan? Jadi dia berada dalam alam barzakh. Maka itu adalah permulaan bagi seseorang. Dan penghabisan dari tempat-tempat dunia. Habislah. Tak ada dah dunia dah. Tak ada dah. Bila meninggal saja, tak ada lah dunia dah. Maka bermulanya akhirat. Siapa yang terselamat daripadanya, nescaya akan mudahlah sesudahnya. Bila mati dia tu selamat. Berapa lama pun tempoh mati dia, start dia mati tu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tak kira lah duduk kat mana. Kubur dia ada ke tak ada dan sebagainya. Tapi dia ni selamat. Bila selamat saja, lepas-lepas tu semua selamat. Sampai kepada mahsyar nanti pun selamat, maka selamatlah. Masuk dia ke dalam syurga Allah. Dan siapa-siapa yang tidak berjaya akan lebih beratlah sesudahnya. Tak selamatlah. Mati-mati, dia ingat dah selesai, rupa tidak selesai. Malaikat mai tanya dia, sebat dia, tibai dia. Maka lepas pada tu lagi berat hukuman dia akan rasa. Sabdanya lagi, ni hadis yang cukup masyhur, popular di kalangan kita, sehingga akan ada yang duk buat doa, baca doa. Apa dia itu? Sabdanya lagi, sabda Nabi SAW. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Au hufratun min hufarin nar. Ada yang baca niran. Jamak kepada nar. Nar satu neraka, niran tu banyak neraka. Hadis yang popular, yang cukup masyhur. Sampai yang lain dia tak hafal, dia hafal yang ni je. Jangan main kubur dia boleh jadi taman-taman syurga. Tadi hadis yang hasan, ada ulama kata sahih, hanya sebut rawdah. Tapi fahamnya adalah taman syurga. Tapi sini nampak jelas. Sebab apa? Sebab sambung sekali dengan min riyadil jannah. Rawdatun min riyadil jannah. Kita tengok apa maksud dia. Kubur itu salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kubur ni. Sama ada jadi kepada seseorang itu taman syurga ataupun jurang atau lubang daripada lubang neraka. Kalau kita lihat kepada kedudukan hadis ini, setengah orang ambil baca sampai sebab. Sedangkan hadis ini disebut juga dalam Sunan Imam Tirmizi. Apa kata pengarang kitab tu, penyusun kitab itu Imam Tirmizi sendiri. Imam Tirmizi kata, waqala Tirmizi, hadza hadithun gharib. Hadza hadithun gharib. Hadis ini pelik. Kalau bahasa mudah kita, gharib kita kata pelik. Hadis ini pelik. Maka ulama kata maksud Imam Tirmizi itu hadis ini adalah lemah. Lemah. Satu dah. Petunjuk daripada Imam Tirmizi sendiri selaku penyusun kitab dia. Dia dapat hadis itu dengan perawi dia lihat apa semua, dia kata tak boleh pergi kepada Hasan pun. Sahih lagi lah tidak. Maka hadis ini lemah. Tapi makna dia sahih. Itulah pula. Sebab apa? Sebab ada hadis lain yang sebut. Hai yang hampir sama lah kita sebut tadi tu, yang kata raudah tu. Ada masuk di situ. Lepas tu ada hadis yang lain pula sahih. Bila selamat kat situ, selamatlah seterusnya. Bila tidak selamat, maka tak selamatlah seterusnya. Kan? Jadi ada makna kat situ. Hanya kita kata matan hadis ini tak boleh pakai, tak boleh buat hujah sebab dia lemah.
Kan? Tak boleh. Cuma kita boleh sebut hadis lain dan kita boleh syarah kepada hadis itu, walaupun syarah itu ada perkataan daripada hadis ini. Dan hadis ini tak boleh nak buat hujah. Bahkan ada ulama lagi siasat rupanya mereka nampak beberapa masalah pada hadis ini. Akhirnya maka mereka tak kata hadis ini kedudukan dia lemah, bahkan dhaif jiddan. Sebab apa? Sebab bukan seorang yang lemah. Ada lagi. Banyaklah perawi-perawi dalam sanad ini yang lemah. Dan ada yang dituhmah satu perawi dalam senarai sanad ini, ada perawi yang dituhmah sebagai mereka-rekakan hadis. Kan? Maka mereka kata tak boleh pergi kepada lemah, bahkan terlalu lemah. Lagi tak boleh buat hujah. Tapi kita dah sebut bahawasanya ianya bermakna sahih. Kan? Apa dia? Kubur dia boleh jadi taman syurga dan dia boleh jadi tempat yang paling bahaya. Kan? Yang dikaitkan dengan siksaan, azab dan sebagainya. Kesemua azab dan nikmat yang dinyatakan itu adalah untuk mendekatkan tanggapan kita terhadap pembalasan-pembalasan yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Sama ada berupa azab ataupun nikmat. Kubur kita ni, sama ada dia boleh jadi tempat yang seronok ataupun tempat yang terlalu sedih. Sedangkan hakikat sebenarnya adalah lebih hebat lagi daripada apa yang digambarkan itu. Hanya Allah jua yang amat mengetahuinya. Maksudnya apa? Maksudnya hakikat yang sebenar kubur kita nanti Allah saja yang tahu. Kalau kita sebut orang yang dapat nikmat kubur, oh nikmat kubur ni macam ni kot, macam ni dah. Kan? Sebab bila kait dengan taman syurga, kan? Dia luar daripada jangkauan kita. Kan? Betapa hebatnya, tak sangka kita boleh jadi macam ni. Kan? Betul kita dapat maklumat daripada hadis yang sahih, dia akan luah, dia akan cerah. Hakikatnya kita tak tahu apa yang kita akan hadapi, apa pengisian dia. Takkan luah saja. Kan? Takkan cerah saja. Tak ada apa ke dalam tu lagi. Kan? Allah saja yang kita tak usah duk reka-reka lah. Jangan duk reka. Dia kata kita minta apa boleh ikut. Jangan duk tambah-tambah lah. Tak kira jadi merapu. Kan? Dia kata boleh ikut pasal kita dah okey dah. Selamat kat situ, nanti selamat lagi kat sana. Minta apa boleh lah kot. Tak apa, itu serah kepada Allah lah. Waktu tu nanti kita minta. Waktu ni jangan duk reka. Kan? Minta meja pimpong ke. Oi, jangan. Duk mampu je aku minat. Minat kan salah. Masuk waktu berhenti, lagi sambung pula. Nampak? Macam tu main. Dia kira bagi okey minda kita juga tu. Kan? Cara nak tangkis, cara nak sambut. Oh, begitu. Tak apa, itu serah kepada Allah. Kan? Sebab itu kita kata di sini, hakikatnya Allah saja yang tahu. Serupa juga dengan azab. Azab. Tapi kita duk bayang memang teruk. Dengan 99 ekor ular, sekok pun ada 7 kepala. Seram. Tapi nanti akan berlaku hakikatnya lagi seram lah. Lah seram-seram boleh renyah lagi. Gelak-gelak macam tak betul ni ustaz mesti digoreng kita ni malam-malam. Dah. Kan? Itu yang kita kata apa dia? Hakikatnya kan, belum lagi kita akan hadapi kesemua itu. Tapi minta janganlah. Kita minta kita berada dalam raudah, iaitu taman daripada taman syurga. Hikmah soal malaikat. Sebelum itu kita lihat ada sebuah hadis daripada Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu anhu qala, kata dia, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Dia dengar Aisyah radhiyallahu anha taqul, berkata, yusallatu 'alal kafiri fi qabrihi syuja'un aqra.
fayakulu lahmahu min ra'sihi ila rijlaihi thumma yuksa al-lahma fayakulu min rijlaihi ila ra'sihi thumma yuksa al-lahma fayakulu min ra'sihi ila rijlaihi fahuwa kadzalik. Daripada Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan diseksa pedih. Orang kafir diseksa dengan siksaan yang pedih di dalam kuburnya, dengan dicakar-cakar oleh ular ganas, syuja'un aqra, syuja', ular yang ganah, aqra, ular tu kepala botak. Oh, Ustaz, memang Ustaz, ular mana ada rambut? Ular kepala botak. Tapi botak ular ni jangan buat pasal, kan? Tengok merlit atas kepala dia pun tumbang. Kata untuk nak azab ni bukan boleh duk gelak kan. Syuja'ul aqra. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala sampai ke kaki dia. Duk dalam kubur orang kafir ini, duk tak lama nanti mai satu ekor ular. Syuja'un aqra. Dia mai, dia makan orang tu. Tak ada patut tak ada patut. Kan? Dia makan. Telan. Beza tak? Telan dengan makan. Makan macam mana? Makan Ustaz, saya gigit sikit-sikit, tengok kalau mulut luas, buh semua, mamah-mamah, itu nama dia makan. Telan, agak-agak. Kan? Telan terus lah, so gigit apa lagi. Itu beza dia. Ular sawah. Belik-belik tengok, kawan marhum dah ni, telan. Kan? Dia sedut-sedut macam tu. Tapi ni, iaitu makan. Orang itu daripada kepala sampai ke kaki. Sampai kaki dia. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Jadi elok balik. Elok tak asal duk menyerit lah. Sap. Dia gigit kepala kat segi dekat belah ubun ni. Menjerit apa senyap makan. Cuy, ada balik. Jadi elok balik, setelah itu dimakan lagi orang itu daripada kaki sampai kepala pula. Tak asal aku mula kat kepala. Main gigit kat bawah pula. Kali yang kedua. Lalu orang tersebut kembali kepada bentuk asal, lalu ular itu memakan lagi orang itu dari arah kepala sampai ke kaki, macam itulah seterusnya. Kepala pergi ke kaki, elok balik, kaki kepada kepala, elok balik, kepala kaki, elok sampai kiamat. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah 74749. Ini akan berlaku dalam kubur nanti. Bagi siapa? Orang kafir. Orang dahaka kepada Allah Ta'ala minta jauh. Minta jauh tuan-tuan. Kan? Oh, kita selamat. Hati-hatilah berakidah ni. Sebab apa? Boleh menjadi murtad. Bila murtad kafir, tunggu ni. Kan? Yang kita duk sembang ni dia akan berlaku. Jadi itulah yang kita buat tambahan sedikit tentang siksaan yang bakal berlaku dalam kubur, khusus kepada mereka yang kita sebut sebagai kafir, orang-orang yang dahaka kepada Allah Ta'ala, sama ada fasik ataupun munafik. Munafik ni tuan-tuan boleh jadi kat kita. Selamat kita tak kafir, tapi munafik. Jangan cakap nak mohong, janji, mungkiang sehari pula, amanah, khianat. Baru kita sambung kepada tajuk yang kita dah sebut tadi, hikmah soal malaikat. Di antara hikmahnya itu ialah yang pertama, untuk mendedahkan perkara-perkara yang disembunyikan semasa hidup di dunia. Handuk sorok sangat. Dia tak apa, aku simpan sampai mati. Ingat benda ni boleh lepas ke? Kan? Selamat ke hang apabila hang mati nanti? Kan? Maka barulah sedang dia ketika itu, tapi apa boleh buat dah?
Apa boleh buat dah? Ya Allah, betul sungguhlah kematian. Oh, inilah aku yang akan rasa itu ini. Jadi untuk kita yang masih hidup, yang tidak mati lagi, selamatkan diri kita, keluarga kita, sahabat handai kita, semua orang. Selamatkan daripada siksaan kubur. Kan? Ketika itulah barulah terdedah. Yang kat dunia dulu bukan main. Oh, dia kata orang hafal Quran. Oi, orang hafal hadis. Aku daru hadis, aku daru Quran. Itu ini. Tiba-tiba duduk dalam kubur, tak boleh nak menjawab. Kenal ni siapa? La adri. Padahal yang ditunjuk itu adalah Nabi kita. Macam mana boleh la adri? Kat dunia dulu kata daru hadis. Boleh berlaku, tuan-tuan. Kan? Kita kena muhasabah sungguh-sungguh bab ni. Kan? Sejauh mana kita dengan Quran, sejauh mana kita dengan sunnah. Adakah kita ni bertopengkan semata-mata, kita memperkotak-katikkan Quran dan sunnah? Sekarang kita muhasabah. Kan? Terbongkarlah segala rahsia ketika itu. Yang kedua, untuk melahirkan rasa kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman seronok ketika itu. Allah nak sambut mereka ni, nak bagi macam-macam kat mereka lepas. Tiupan sangkakala nanti. Sangkakala kebangkitan. Waktu itu Allah Ta'ala nak selamatkan mereka ketika mahsyar. Berada di bawah naungan Allah. Nak iringkan mereka ni masuk ke dalam syurga. Awal lagi Allah bagi kat mereka dalam kubur. Hanya untuk orang yang beriman. Dia duduk kat situ tak hampa. Nak lama pun tak apa. Pasal apa? Dah dapat dah nikmat di sini lagi. Dah dapat dah. Tak mau duduk saja kesian kat mereka. Aku sayang ke mereka. Allah bagi siap-siap. Sikit-sikit habuan mereka. Sementara nak bagi yang sungguh di akhirat. Yang ketiga, untuk menambahkan rasa azab kepada orang-orang kafir dan derhaka. Ni pun macam tu juga. Yang tadi Allah Ta'ala terlalu sayang kat hamba dia yang beriman. Bagi segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi nanti tu. Lambatlah aku sayang ke hamba aku ni. Bagi sikit-sikit dulu. Kan? Serupa juga dengan golongan yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala marah. Kalangan yang derhaka kepada Allah Ta'ala, fasik, munafik. Lagi kalangan orang-orang yang kafir. Marah sungguh-sungguh ni. Macam tak sabar nak bagi mereka kat padang mahsyar. Bagi mereka susah sana tu. Tapi geram sungguh lah bagi juga sikit kat sini. Kedebung-kedebang dalam kubur itu. Jadi tuan-tuan, inilah antara ulama kata hikmah. Adanya soal mungkar nakir ini. Soalan malaikat, masuk kita dah sebut apa nama malaikat itu? Mungkar dan nakir. Adapun tajuk yang seterusnya insya-Allah kita tangguh dan kita sambung, iaitu bab yang ke-32 dan ia merupakan bab yang terakhir. Antara tajuk-tajuknya neraka dan syurga. Balasan ketaatan dan keingkaran. Kalau taat boleh apa, kalau ingkar boleh apa. Pengertian dosa dan pahala. Sampai tak tahu ni, yang kata dosa tu apa, pahala tu apa, dia ingat sama. Itu yang tak berapa nak main masjid tu. Siapa tak habis, dia kata mana, beritahu kot dosa. Teruk lah sampai macam tu. Nanti semua kita akan bahas. Istighfar. Laluan sirat. Ashabul a'raf. Siapakah mereka itu? Haud. Telaga. Sana pun ada telaga. Neraka dan syurga. Neraka, syurga. Dia pecah pula kat situ. Dan yang titik terakhir di bawah itu, melihat Allah. Nikmat syurga yang kemuncak. Nikmat yang tak terhingga, tak terkata. Dalam syurga nanti apa dia? Melihat wajah Allah. Sikit pun Allah Ta'ala dah tunjuk dah kat dunia. Betapa tak terkata, tergamam, sampai lupa ke diri bila tengok kecantikan sikit saja Allah Ta'ala tunjuk kat dunia ini. Pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam.
Tengok Nabi Yusuf keluar. Hai, lupa diri dia apa. Tak terkata apa. Dasar bunyi juga, sembang, riuh rendah apa semua. Kan? Muncul tu. Hai. Macam orang dok katakan, apa senyap ni, malaikat lalu. Kan? Ayat ni, Yusuf lalu. Tengok, terlalu cantik. Kerak jari. Kan? Zulaikha pandai bagi pisau siap-siap. Kan? Tak rasa sakit. Cantik tu sampai tak rasa sakit. Tak ada dah lah. Seorang tu lah. Tak ada dah. Kalau ada yang cantik belah sini, cuba tengok sekali kerat. Rasa sakit tak? Merong tak cantik lah kawan tu. Nanti nak tengok Allah Ta'ala yang terlalu cantik. Innallaha jamilun. Allah Ta'ala itu sesungguhnya cantik, maha cantik. Cantik kita ni semua Allah bagi. Dia sendiri macam mana? Nanti kita akan lihat dalam syurga insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi